capal. Okey. Ada sampai buah kepala dah. So, jadi apa beza capal yang kita pakai tu dengan salib yang bisa pakai, kita percaya pada salib tu dan dia percaya pada capal. Okey, cantik. Saya ada satu paper berkenaan dengan capal ni. Saya bentang dalam majlis fatwa Perlis. Capal ni, okey, pertama riwayat berkenaan dengan capal ni kebanyakannya sanad terputus dan dhaif. Ada yang sebut tetapi tak jelas bentuknya. Ada yang kata capal Nabi ni bertali dua, ada muaqib, ada ekor, tetapi dia tak sebut saiz berapa apa. Tak begitu detail lah. Yang detail ni sanadnya tidak sahih kepada Nabi. Ada, tetapi ada riwayat yang sahih tetapi tidak begitu detail lah. Sekadar kajian saya. Cumanya, kalau satu orang dia ambil capal sebagai tangkal, sebagai azimat, adakah sama seperti mana dia ambil ayat Quran sebagai azimat dan tangkal? Tak sama. Kerana kita beriman dengan Nabi, bukan kita kata Nabi adalah pemberi mudarat dan manfaat. Kita beriman dengan Nabi sebagai orang yang memberikan kita, menyampaikan kepada kita agama. Nabi tak ada kuasa apa, melainkan Nabi hanya penyampai. Nabi pun sebut, wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti, aku hanya pemberi, aku hanya pembeda, Allah je yang beri, aku tolong sampaikan saja. Baik. Ada riwayat ulama-ulama zaman dulu ni, mereka lukis capal ni dan mereka gantung di dinding, bukan untuk jadikan sebagai tangkal, tetapi untuk nilai estetika. Salib, dia ada hadis yang Nabi larang sebab dia adalah lambang agama. Okey, apa hukum guna lambang bulan bintang untuk masjid? Tidak. Salah tak? Bid'ah kan? Dah. Bid'ah ni bila mana dia anggap letak lambang bulan bintang kat masjid afdal daripada lambang lain. Tu bid'ah. Tapi kalau sekadar dia nak tunjuk kat orang ni masjid, lambang bulan bintang, dan difahami oleh orang tempatan masjid sebagai hiasan, dan tidak ada pembaziran, bukan pakai emas, bukan pakai perak, pakai logam biasa, dia tak bid'ah. Dan bendera bulan itu ada fadilat yang tak ada pada lambang lain, baru dia jadi salah. Tapi kalau sekadar nak jadikan sebagai lambang cantik bentuk ni, tak ada masalah. Tu pendapat saya lah. Macam lambang bulan bintang tak salah. Sebab diletakkan juga lambang capal tu dekat Darul Hadis di Syam zaman Ibn Salah kalau tak silap. Jadi orang yang pakai itu kena ditanya betul-betul. Jangan percaya benda ni ada fadilat, jangan percaya benda ni ada azimat, kerana ni bukan Quran, ini hanya lambang, dikatakan oleh para ulama. Jadi lepas ni, tapi bukanlah hanya khusus pada capal. Nabi ada unta. So kalau orang pakai unta, tak salah. Begitu juga orang pergi letak lambang Kaabah dekat dinding dia, jam Kaabah. Dulu zaman 80-an, satu tirai besar Kaabah kan, adakah salah? Saya tidak menganggapnya salah selagi mana dia tak ada percaya benda tu ada fadilat. Tapi dia sayang kat Kaabah, dia suka kat Kaabah tapi tak boleh pergi, ataupun tak boleh pergi selalu, so dia letak sebagai peringatan suka kat Kaabah. Nilai estetika, kesenian yang tu di luar daripada
perbahasan akidah dan perbahasan ibadah. Oh, lepas ni sukalah orang pakai syafal. Tapi kita kena adil. Kita kena adil. Saya bila buat paper tu, alhamdulillah ahli fatwa setuju. Ahli fatwa setuju dengan apa yang saya tulis. Walaupun ada seorang dua yang macam, yalah, oh lepas ni akan jadi berleluasa lah. Saya kata berleluasa tak berleluasa, kalau dah memang tak salah, biarlah berleluasa. Tapi dengan syarat lah, kita letaklah guide. Seperti mana kita biarkan bulan bintang tu untuk merujuk kepada masjid kan. Dengan syarat, bukan ada kepercayaan dia ada fadilat, bukan menganggap dia azimat, bukan mengatakan kalau tak pakai lambang bulan bintang ni, solat kat situ tidaklah pahalanya 27. Pahalanya kurang sikit sebab tak ada bulan bintang. Yang tu tidak. Boleh ke dianggap ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai azimat tu dikira seseorang tu bertawasul kepada Allah Ta'ala? Dia masuk dalam bab tu lah. Maksudnya dia nak menggunakan ayat tu, kelebihan ayat tu, mukjizat ayat tu untuk menyelamatkan dia daripada sihir umpamanya. Saya ambil pendapat yang kata tak boleh kan. Tapi ada orang yang mengatakan boleh. Mereka itu daripada khiyar ummah, daripada golongan yang terbaik daripada kalangan umat ni, yang faham akidah lebih daripada kita ni. Cuma ada sahabat lain yang tak setuju. So adalah ruang kan untuk kita ambil pandangan yang kita rasa kita lebih menyelamatkan akidah. Wallahu ta'ala alam.